Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung pelajaran kita ayat yang ke-38, 39 dan 40. Ayat pendek-pendek ya. Betul eh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العظيم. Boleh nampak di sini tuan-tuan? Boleh ya? Okey, apa perkataan yang pertama? Qulna. Fi'il madhi. Kalau huwa bunyi macam mana? Huwa qala, dia telah berkata. Cuba jalankan fi'il madhi. Diagram warna apa? Kuning. Huwa qala, huma, hum, hiya, huma. Ma makna qalata? Mereka berdua laki ke perempuan? Perempuan. Sebab dia terletak di bawah hiya. Kalau letak bawah huwa, ya, huma itu dia berdua lelaki. Kalau di bawah hiya, mereka berdua perempuan. Okey, hunna qulna. Anta, antuma,
antum, anti, antuma, antunna, ana qul tu, nahnu qulna. Apa makna qulna? Kami telah berkata. Fi'il madhi. Pola ayatnya, bila kita jumpa fi'il, kita kena cari fa'il dia, pelaku dia siapa? Cara cari fa'il macam mana? Dua cara. Mengikut diagram apa? Diagram warna formula biru muda, iaitu formula nombor 7. Ada dua cara cari fa'il. Pertama, cari isim marfu'. Dia hanya melibatkan dhamir dia, lelaki, iaitu huwa. Kalau dia perempuan, ia. Itu saja. Kalau selain daripada itu, kalau kita tak jumpa isim marfu', carilah dhamir yang tersembunyi. Kalau qulna, apa yang tersembunyi di situ? Nah, itu adalah nahnu. Nahnu itu ialah Allah. Jadi kita dah jumpa dia punya fa'il. Ya? Maka selepas kita jumpa fa'il, kita kena cari apa? Pola ayat yang seterusnya, maf'ulun bih. Apa makna maf'ulun bih? Yang kena. Kalau perbuatan dia berkata, kena cari yang berkata dulu. Siapa yang berkata? Iaitu nahnu, kami, Allah. Kemudian kena cari benda yang diperkatakan. Cuma maf'ul bih tak nampak secara jelas dia baris depan kerana perkataan yang selepas tu adalah maf'ul bih. Qulna, kami, iaitu Allah telah berkata. Apa perkataan selepasnya? Ihbitu. Fi'il apa ni tuan-tuan? Amar ke madhi? Amar. Ada rupa amar ke rupa madhi? Tengok rupa dia dulu. Fi'il madhi. Fi'il madhi kolom nombor 1. Diagram warna kuning, sifir. Ini merujuk kepada sifir. Berapa? Okey, kalau kita tengok mesti fa'ala yaf'ilu berdasarkan kepada kamus. Tuan-tuan tak nampak kamus, tak apalah, saya dah tengok kamus dah. Ya. Pattern dia adalah fa'ala yaf'ilu. Habata ya. Ya. Okey. Nombor berapa? 1 B, 1 B, iaitu fa'ala yaf'ilu. Bermakna tuan-tuan akan dapat bariskan fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Cuba tuan-tuan bariskan. Habata yahbitu. Fa'ala yaf'ilu. Habata yahbitu. Makna pattern ni tuan-tuan akan betul sebutan. Cumanya dalam buku kita sangat mudah lah. Dapat pattern tu, semua sifir 1B boleh berjalan dengan betul. Buka muka surat XIII. Sorry. VIII. Maknanya 8. Ustaz tak reti baca. Dia baca macam tu je lah. Okey. Boleh tuan-tuan? Ikut pattern. Kalau fi'il madhi bunyi fa'ala. Terlupa nak pegang. Fa'ala yaf'ilu. Betul? Okey, semua orang pegang buku. Sebab kita nak tengok contoh dalam Quran. Bagaimana penggunaan sifir 1B di dalam Al-Quran. Muka surat berapa tu tuan-tuan? Muka surat 8 1B ya. Okey, banyak digunakan dalam Quran. Ada buku je? Terlupa dah. Jiling-jiling kat kawan-kawan. Okey, cuba tuan-tuan bunyikan fa'ala yaf'ilu. Sekali lagi. Lagi sekali. Daraba, hamala, sabara, zalama,
arafa, aqala, ghafara, qadara, kadzaba, kasaba, malaka, dhalla. Macam mana? Dhalla yadhillu. Semula. Wajada, wajada yajidu. Wazara, wazara yaziru. Wasafa, wa'ada, zada, zada yazidu. Bagha, bagha yabghi. Jara, qada, kafa, hada, ata, jaa, jaa yaji'u, raja'a, kada. Pandai. Habis dah. Sampai tak ada dah perkataan nak disebut. Ya? Maknanya kalau kita akan dapat satu pattern tu, kita akan dapat, ya, sebut semua perkataan yang berkait dengan sifir satu B. Sebab kita tahu pattern ni sebab kamus bagi tahu, bukan kamus ikut kita, tak. Pattern ni dikenal pasti setelah kita merujuk kepada kamus ataupun kita melihat penggunaan dalam Al-Quran. Kalau kita tengok sifir satu B, fi'il madhi bunyi fa'ala, mudhari yaf'ilu, fi'il amar. Tengoklah, tengok sifir. Apa bunyinya? If'il. Semua jumpa tak? If'il. Sebut sekali lagi. Bermakna ihbit. Semua pattern tadi akan mengikut. Kalau kita tengok tadi, daraba yadribu akan jadi fi'il amar, dia akan jadi idrib. Hamala yahmilu ihmil. Sabara yasbiru zalama yazlimu. Arafa ya'rifu aqala ya'kilu i'kil. Seterusnya sampai semua akan samalah. Dia macam mana kita nak memahirkan dia, siapa yang rajin menyebutnya dia terus jadi mahir. Ya, dia adalah kemahiran menyebut je. Tak ada siapa tak cerdik ke, bergantung pada siapa yang banyak sebut, dia akan mahir perkara tersebut, ya. Okey, kalau habata makna fi'il madhi dia. Fi'il madhi maknanya fi'il madhi dia, dan fi'il madhi hello fi'il madhi bermula daripada huwa. Huwa habata maknanya dia telah turun. Fi'il mudhari huwa yahbitu maknanya dia sedang turun atau dia akan turun. Kalau fi'il amar ihbit, turunlah oleh engkau. Cuba jalankan fi'il amar. Saya nak dengar diagram warna apa tu? Kuning. Cuba jalankan. Anta ihbit. Antuma. Antum ihbitu. Ma makna ihbitu? Turunlah oleh kamu semua. Betul? Okey. Itu. Semula jalankan fi'il amar. Anta ihbit. Antuma ihbita. Antum anti antuma antunna ihbitna. Bermakna ihbitu, turunlah oleh
kamu semua. Fi'il amar. Kita kena cari fa'ilnya. Fa'ilnya ialah dhamir. Apa dhamir dia? Ihbitu. Semula jalankan. Anta ihbit. Antuma. Antum. Apa dhamirnya? Antum. Antum ihbitu. Antum tu siapa? Betul. Bila kita tahu dhamir, makna ganti nama diri, kena pulangkan kepada yang punya diri. Siapakah ia? Adam dan Hawa. Wa Hawa. Kemudian kenapa dia guna antum? Termasuk iblis pun kena turun ya. Kalau kita kata Adam dan Hawa pun boleh, tetapi merujuk pada Adam dan Hawa dan keturunannya. Sebab tu kita tak masuk syurga, tak berada dalam syurga. Kita pun semua kena turun. Inilah, duduklah di Bandar Baru Uda ni. Ya? Nak masuk syurga, kena buat jalan nak masuk syurga semula. Ya. Okey, jadi maknanya setengah kitab tafsir menyatakan antum ni merujuk kepada Adam dan Hawa dan semua keturunannya. Sebab keturunan manusia ini berasal daripada mereka berdua ini. Okey, setengahnya menyatakan tiga-tiga sekali masa tu kena turun. Adam, Hawa dan Iblis. Okey, ihbitu. Apa perkataan selepasnya? Min. Ihbitu min. Apa makna min? Dari. Nya ni merujuk kepada apa? Iaitu perkataan dia dalam bahasa Arab al-jannah. Ihbitu minal jannah. Turunlah oleh kamu semua daripada syurga ini. Ayat tu dah sempurna di situ. Inilah yang saya kurung, inilah yang dipanggil maf'ul bih. Kerana kami telah berkata. Fi'il madhi, fa'ilnya ialah nahnu, iaitu Allah. Kami telah mengatakan perkataan ini kepada Adam dan Hawa. Turunlah kamu semua, engkau berdua dan keturunan engkau, daripada syurga ini. Makna tinggalkanlah syurga ini. Ini syurga ni ulama berselisih lah, sama ada syurga yang betul-betul yang dimaksudkan atau syurga yang lain. Okey, tanda di sini tanda waqaf apa? Ya, sad makna apa tadi? Wasal. Al-waslu lam ya aula. Belum ada tanda waqaf lah. Ya, siapa kata ada waqaf tadi tu? Ihbitu minha jami'an. Apa makna jami'an? Kesemuanya. Bila kita jumpa perkataan jami'an ini, dia isim ke fi'il? Isim, tandanya tanwin. Kenapa isim tu tanwin? Sebab tak ada alif lam. Kenapa dia bagi atas? Kita kena merujuklah kepada isim yang berbaris di atas. Ada berapa keadaan isim tu bagi atas? Diagram warna apa untuk dapat satu markah? Isim yang berbaris di atas warna apa? Ya, ada 3 pendapat dah. Ada satu pink, satu merah, satu purple, iaitu isim mansub. Isim mansub ada berapa? Ada 11. Maka inilah yang dikatakan hal. Apa makna hal? Keadaan. Yang menceritakan keadaan. Turunlah kamu semua dalam keadaan kesemuanya. Jangan seorang pun tinggal. Suku sakat kau tak ada. Tinggalkan semua syurga ni. Jadi tak adalah Bani Adam tu dalam syurga sekarang. Kalau nak masuk, kena ada satu proses kemasukan lain. Okey.
Tanda di sini, ini hal isim mansub berbaris di atas yang menceritakan keadaan. Itu dimaksudkan dengan hal. Boleh tuan-tuan? Pernah bincang hal dalam kelas kita? Pernah Okey. Tapi yang sebenarnya kalau perkataan jami'an ni biasa akan jadi hal lah. Senang. Sad lam ya. Apa perkataan selepasnya? Fa. Ma makna fa? Maka. Apa perkataan selepasnya? Imma. Ini menggabungkan dua perkataan. Apa tuan-tuan? In. In haraf apa? Haraf syarat. Menjadikan ayat itu akan tergantung. Perkataan yang kedua ialah ma. Ma ni ialah ma dipanggil ziyadah. Apa makna ziyadah? Tambahan. Jadi macam mana? Dalam bahasa Melayu biasa tidak diterjemahkan. Ni bukan ma apa yang, tetapi tambahan bagi orang Arab ialah untuk taukid. Makna taukid? Menegaskan. Ya? Maka in makna apa? Jika ma, macam mana kalau nak terjemah taukid? Ziyadah dalam bahasa Arab tambah. Bukan makna tambah tak berguna. Tambah huruf tu ditambah untuk menegaskan. Itu maknanya. Jangan silap faham tambah tu maknanya tak ada pun tak apa. Makna diletakkan perkataan tu adalah untuk menegaskan. Macam mana nak terjemah? Maka jika sungguh, jika sungguh, jika benar-benar. Apa perkataan selepas dia? Ya'tiyanna. Ya'tiyanna. Ada berapa perkataan tu? Ada dua perkataan yang digabungkan di sini, iaitu apa tuan-tuan? Yang pertama ya'ti. Yang kedua itu nun apa dipanggil tu? Nun taukid. Ingat lagi haraf taukid tak? Diagram warna apa? Warna apa? Ya tuan-tuan, cubalah cari warna pink. Dia adalah haruf popular tuan-tuan. Okey, tuan-tuan kena ingat. Maknanya kalau belajar bahasa Arab, mesti kita paling kurang menguasai isim ataupun haraf popular. Haraf taukid adalah haraf yang sangat popular. Apa yang pertama? Inna. Kedua qad. Ketiga itulah yang dipakai nun taukid yang ni. Dan yang keempat la. Itu lam yang terletak sebelum fi'il mudhari'. Saya kata perkataan lam, la. Lepas tu yang suruh. Apa makna yang suruh? Dia menolong. Lepas tu campur nun taukid. Ini adalah lam taukid dan ni dipanggil nun taukid. Bila digabungkan dia jadi macam mana? La, bukan li. La yang su. Dia akan baris depan ni akan bertukar ke baris atas. La yansuran bermakna lam makna apa? Ya, maknanya tegaslah. Tuan-tuan pun tak apa. Yang paling penting nampak tegas. Macam mana biasanya menegaskan? Sungguh. Sesungguhnya. Ni sesungguhnya sungguh. Hebatnya. Sesungguhnya benar-benar dia akan menolong. Sungguh betul-betul dia akan menolong. Sesungguhnya pasti dia akan menolong. Dia tengoklah yang menunjukkan kesungguhan atau penegasan. Yang ini tuan-tuan, kalau nak tengok macam mana haraf taukid ni berjalan, maka silalah
buka ke muka surat. Ke surat berapa? Siapa pernah tengok? 160. Okey, 160 tuan-tuan dah jumpa? Dah. Okey, itu. Huwa yansuru makna apa? Huwa yansuru. Dia sedang akan menolong. Kita kata dia akan menolong. Okey, boleh. Macam mana apabila nun taukid dan lam taukid digabungkan? Dia tidak semestinya dua-dua ada. Sekarang ni contoh dia ada lam taukid dan ada nun taukid. Yang suruh makna apa tadi? Dia sedang menolong. Dia akan menolong. Okey, cuba jalankan huwa yansuru. Okey, cuba jadikan bila masuk nun taukid. Nampak perbezaan barisnya? Ru telah bertukar ra. Makna benar-benar sungguh dia akan menolong. Boleh? Okey, saya sebut yang tak ada taukid, tuan-tuan sebut taukid ya. Okey, huwa yansuru. Kalau masuk nun taukid dan lam taukid, huma yansurani. Tengok, kalau masuk nun taukid dia akan jadi 6 harakat. La yansurani. Kalau sebutan ayat Quran lah. Tapi dalam komunikasi tidak ada lah. Okey, maknanya 6 harakat campur 2 harakat dengung. Okey, kalau hum yang suruna bila masuk taukid layan. Apa perbezaannya? Waw nun telah bertukar pada baris depan saja. Yang suruna jadi layan surunna. Boleh beza antara huwa dengan hum? Kalau huwa yang suruh, kalau masuk nun taukid layan surunna. Cuba tengok perbezaan tu ya. Okey, semula saya sebut yang tak ada taukid, tuan-tuan sebut yang ada taukid. Huwa yansuru. Sebut la yansuranna. Huma yansurani. Ya, ni. Kenapa jadi na pula? You. Okey. Semula. Huma yansurani. Hum yansuruna. Hiya tansuru. Huma tansurani. Hunna yansurna. Ya, apa makna la yansurnani? Sungguh sungguh benar-benar mereka perempuan akan menolong. Okey, terus anta tansuru. Antuma tansurani. Antum tansuruna. Anti tansurina. Antuma tansurani. Antunna tansurna. Ana ansuru. Nahnu nansuru. Ya, huwa ya'ti. Huwa ya'ti. Kenapa tak jadi? Dah tulis dah ni. Huwa ya'ti. Dia jadi layak tianna. Cuma lam taukid tidak disebut di dalam Al-Quran ni. Ni ya'ti jadi ya'tianna. Okey, asalnya ya'ti, ma makna ya'ti? Dia datang. Ia datang. Fi'il apa tu?
Fi'il apa tuan-tuan? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni bila dia bersambung dengan nun taukid dia jadi mabni. Ada dua fi'il mudhari' yang mabni kan? Disebut dalam diagram warna apa? Kalau betul color ya dapat 1 markah. Diagram warna apa? Fi'il, iaitu warna purple. Cuba tengok fi'il. Dia terbahagi kepada dua, fi'il mabni dan yang kedua fi'il mu'rab. Fi'il yang mabni yang pertama ialah fi'il madhi, semuanya mabni. Yang kedua fi'il amar, semuanya mabni. Dan yang ketiga fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah yang melibatkan hunna dan antunna. Dan fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid. Yang ni lah nun taukid ni, dia akan jadi mabni, ya. Okey, apa makna ya'tiyanna tadi? Ia pasti akan datang. Sungguh dia akan datang. Okey, bila jumpa fi'il kena cari apa? Fa'il. Fa'il dia siapa? Kena, kalau melibatkan huwa, kena cari dulu isim baris depan selepasnya. Apa perkataan selepas layak tianna? Kum. Kum ni mesti jadi apa? Kum. Ini kum ni isim ke fi'il ke haraf? Isim apa dipanggil? Dhamir. Dhamir apa dipanggil? Muttasil. Muttasil dengan apa? Dengan fi'il mudhari' tu. Mesti dia jadi apa? Maf'ul bih. Mesti jadi maf'ul bih. Fatwa ini sangat mujarrab. Ya? Kalau perbuatan dia datang, ada yang melekat kepada kum, kepada dia, kum saya kata mesti kum tu yang didatangi. Sehingga sekiranya benar-benar sungguh ia datang kepada kamu. Tetapi fa'il dia di sini ialah, iaitu perkataan ni. Apa dia tuan-tuan? Selepas dia hudan. Inilah fa'il. Fa'il bagi apa tuan-tuan? Baris depan. Ha? Mini. Mini kat sini, tahu sini. Mini makna mini? Daripada aku. Tapi fa'ilnya ialah hudan. Fa'il bagi apa? Baris. Fa'il baris depan ni. Okey, betul. Bagi depan ke tidak ni? Bagi apa ni? Hudan. Ia tak ada baris pun. Ini isim maksud, isim yang hujung dia ada alif maksurah. Huda, Muna, Salwa, Yusra, Bushra, Kubra, Sughra. Ini tidak dapat dibariskan. Ya? Jadi maknanya bagi depan dia tak nampak lah. Kalau kita nak terjemahkan, sama ada terjemah cara tua, fa'il akan disebut oleh, maf'ul bih akan disebut akan. Cuba cara orang tua, walaupun tuan-tuan muda. Okey, fa, maka, in, jika, ma. Ni ma ni tak terjemah pun tak apa, tapi dia makna taukid. Jika, sungguh. Ya'tiyanna, ia tak boleh diterjemahkan sebab fa'il dia dah ada. Jika benar-benar akan datang kum kepada kamu. Jangan kata oleh, ya. Oleh tu fa'il. Jika benar-benar datang kepada kamu, atau jika benar-benar datang akan kamu, hudan, oleh petunjuk. Itu cara orang tua terjemahlah. Kita tua. Jika benar-benar datang akan kamu oleh petunjuk. Ataupun cara muda, jika sebut fa'il dulu. Jika petunjuk betul-betul datang kepada kamu. Itu cara Melayu biasalah, Melayu moden. Maka ayat ini jadi ayat apa ni tuan-tuan? Ayat syarat. Masih lagi
Tergantung. Tadi azan betul ke? Belum. Belum. Okey. Kita lengkapkan. Ni boleh ke saya padam ni? Boleh. Kalau saya padam, tuan-tuan nampak maf'ul bih tak? Jangan sampai tak nampak Kum mesti jadi maf'ul bih lah. Sebab dhamir muttasil. Dhamir muttasil dengan fi'il mesti jadi maf'ul bih. Itu dia kum tu. Jika benar-benar datang kepada kamu petunjuk. Apa perkataan selepas dia, tuan-tuan? Fa. Apa makna fa? Ini haraf apa ni? Ini haraf jawab. Apa makna jawab? Bukan jawab cakap Melayu. Syarat makna apa tadi? Bukan. Lamanya tak datang. Syarat maknanya ayat itu tergantung. Jawab maknanya ayat pelengkap. Pernahkah suatu ketika dahulu kita belajar? Ya, dah lama. Patut diulang kan? Patut ulang semula. Okey, tak apa, biasa je. Sebab tuan-tuan ni tak berapa ingat lah menjadikan ustaz boleh mengajar. Kalau terus ingat je, memang tak ada chance dah nak belajar, nak mengajar. Okey, apa perkataan selepas dia, tuan-tuan? Lepas tu? Man. Man makna man? Siapa yang? Dia isim apa, tuan-tuan? Isim mausul. Cuba ulang kaji isim mausul, nak dengar? Seorang lelaki yang bunyi macam mana? Tak apalah. Diagram warna apa? Warna pink. Okey, pink. Seorang lelaki yang alladhi dulu. Alladhi Okey, seorang lelaki yang alladhi. Dua orang lelaki yang ataupun orang-orang lelaki yang. Seorang perempuan yang. Dua orang ataupun orang-orang perempuan yang. Allai ataupun. Ini kalau kita nak melihat jantina dan bilangan. Kalau kita nak mengumumkan kepada berapa saja bilangan pun boleh, tak kira jantina lelaki atau perempuan. Kalau untuk orang, man, siapa yang. Kalau untuk benda, ma, maknanya apa yang. Okey maka dia adalah isim mausul dan dia juga boleh jadi isim syarat. Kenapa? Sebab ayat tu akan jadi tergantung. Okey. Apa perkataan selepas dia? Tengok, ini saya kurung ni sebab saya nak jadikan dia satu ayat Yang ini syarat ni tak ada jawab lagi ni. Yang ni belum ada jawab. Apa makna jawab tadi? Ya, betul. Ingat jawapan pula tadi. Okey, yang ini belum ada dia punya pelengkap lagi. Bila tak ada pelengkap, ini jadi syarat semula. Apa? Sebab dia nak melengkapkan ayat yang selepas dia. Apa perkataan selepas dia? Tabi'ah. Huwa tabi'ah. Apa makna? Huwa, dia telah mengikut. Ini fi'il madhi 3 huruf. Cuba jalankan. Huwa tabi'ah. Huma. Hum. Ana. Ana. Cuba melompat sikit, tuan-tuan. Melompat ke bawah. Okey, semula tuan-tuan diagram warna kuning. Kuning. Cuba jalankan daripada huwa huwa tabi'ah. Huma. Hum. Ana tabi'tu. Apa makna tabi'tu? Aku telah mengikut. Nahnu tabi'na. Huwa tabi'ah. Apa makna huwa tabi'ah? Dia telah mengikut. Inilah fi'il apa, tuan-tuan? Fi'il madhi. Lepas tu kita kena cari fa'il dia siapa? Huwa kembali kepada siapa? Man. Siapa yang?
dia telah mengikut. Dia ni ialah man. Siapa yang dia telah mengikut. Ada fi'il, ada fa'il. Kena cari maf'ulun bih. Perbuatan dia mengikut. Yang mengikut ialah dia, iaitu man. Yang kena ikut, itulah maf'ulun bih. Apa dia? Huda. Asalnya begitu, huda. Huda begitu. Dia digabungkan dhamir muttasil. Huda mana apa huda? Petunjuk. Jika digabungkan dengan nya, petunjuknya, dia akan jadi huda, hudahu. Boleh tuan-tuan? Dhamir muttasil. Cuba jalankan sekejap. Oh dah. Masuk dah. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw